Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Kepada anda yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada anda yang masih belum subscribe, saya jemput untuk anda subscribe dengan menekan butang subscribe dan juga bell button di bawah. Hari ini saya nak berkongsi berkenaan Ficus lyrata ataupun pokok yang berada di sebelah kiri saya ni. Ramai yang kenali ia sebagai fiddle leaf fig. Fiddle tu atau kata lain sebagai violin yang biasa kita guna, disebabkan daun dia berbentuk macam violin ataupun fiddle. Jadi ia lebih dikenali sebagai fiddle leaf fig. So pokok ni sangat terkenal dan pernah viral sebagai indoor plant, bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara. Kalau anda biasa menggunakan Pinterest ataupun baca majalah ataupun artikel di internet berkenaan interior design, fiddle leaf fig adalah antara pokok yang menjadi favourite oleh interior designers. Pokok ni kalau dijual dalam saiz 5-6 kaki, harganya ranging di antara 100, 100.5 sehingga boleh 200. Tapi kalau dia beli sebagai anak pokok kurang daripada 1 kaki, kita boleh dapatkan dengan harga RM15. Cumanya kita perlukan ilmu dan juga kesabaran untuk ia membesar. Contohnya macam saya punya pokok ni, dia berasalnya adalah sebesar kurang lebih 1 kaki. Setahun untuk saya dapatkan sebesar ini. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan sedikit bagaimana saya menjaga ia daripada kecil sehingga sebesar ini. Jom tonton. Bila kita beli anak pokok Ficus lyrata, kita akan pindahkan ke pasu yang baru. Pastikan kita letakkan batu-batu kecil di dasar pasu yang baru itu. Supaya apa? Supaya nanti bila akar dia turun ke bawah, dia tidak akan nanti bila kita selalu siram, dia tak akan tenggelam di dalam air, yang mana ia boleh menyebabkan root rot, satu keadaan yang boleh nanti menyebabkan kerosakan pada daun Ficus lyrata. Batu ni agak besar, so cari sikit yang kecil sikit dan pastikan permukaan dasar tu dia penuhi, dan satu layer 1 inci batu-batu ni akan ada, dan lepas tu barulah kita letakkan tanah. Sebab apa nanti? Kalau rurot berlaku akan menyebabkan coklat tumpuk-tumpuk pada daun kita. Contohnya saya dah pernah terkena ni 3 bulan yang lalu. Jadi apa yang saya buat, saya report balik, saya keluarkan, saya tanam di pasu yang baru. Okey, tip yang kedua, pastikan kita selalu dalam sebulan sekali kita perlu baja dia. So baja ni saya gunakan dalam satu sudu besar, dalam 3-4 minggu sekali saya gunakan baja 888 NPK. Tip ketiga, pastikan kita selalu bersihkan daunnya, sebab kotoran umpama habuk boleh melekat pada daun-daun ni dan akan menyebabkan adanya spider mites. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan basuh permukaan dia menggunakan air, dan ini akan menghilangkan semua dust atau apa debris pada daun tersebut. Gunakan fiber cloth, senang sikit untuk ditanggal. Kemudian wipe ataupun lap permukaannya. Pastikan kita letakkan tangan kita di bawah daun tu untuk elakkan nanti daun tu koyak ataupun branch dia patah. So wipe dia atau lap dia elok-elok, dan selepas itu kita akan lihat dia menjadi berkilat dan cantik. Kalau kita tak basuh pokok tu, kita juga boleh gunakan fiber cloth tadi, basahkan sedikit je, kemudian kita lap dia. Daun Ficus lyrata ni ada macam wax. So bila kita rub atau tekan dengan kuat sikit, dia akan menyebabkan lebih bersinar. Cumanya pastikan kita ada letak support tangan di bawah daun tu supaya tak rosak kita punya daun Ficus lyrata. Apabila permukaan dia bersih, maknanya mudahlah untuk klorofil dalam daun-daun hijau ni menerima sunlight agar dia boleh melakukan proses fotosintesis untuk ia menjadi sihat, mendapat nutrisi yang baik. Tips keempat, pastikan kita sentiasa bagi dia air. So untuk pokok Ficus lyrata yang kecil, saya suka bawa terus ke sumber air dan drain dia ataupun alirkan air sehingga dia banjir. Sebab apa? Ini akan seperti keadaan dia di tempat asalnya, iaitu tempat climate tropical. Jadi di situ dia akan selalu dapat hujan yang lebat dan juga matahari yang banyak. Jadi dia suka keadaan begini, mana kita drain keluar daripada tanahnya dan pastikan air yang baru di replenish dalam pokok tersebut. So ini apa yang saya buat untuk pokok yang kecil. Untuk pokok yang besar susah untuk kita gerakkan, saya gunakan watering can dan alirkan air, dan pastikan air itu memenuhi semua tanah yang ada di dalam di dalam pasu tersebut. Sebenarnya saya gunakan baldi ni, saya beli RM2 je di kedai Eco.
tips kelima, pastikan ia mendapat cukup cahaya matahari, sama ada secara langsung ataupun secara shaded ataupun terlindung. Pastikan banyak cahaya matahari. Cumanya kadang-kadang kita letakkan pokok ni dalam rumah, kita nak bawa pokok tu keluar, pastikan dia bertahap sikit-sikit untuk dapat cahaya secara langsung, sebab ia boleh, daunnya tu boleh terbakar macam dalam gambar video ni. Okey, itu sahaja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Saya alu-alukan untuk anda komen pengalaman dan juga tips yang anda pernah gunakan untuk membesarkan falcon rata. Sama-sama komen untuk kita semua boleh pelajari ilmu yang baru. Mungkin salah satunya adalah untuk cara untuk mempercepatkan pembesaran dia dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Sila like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.